Alamak, duduk relax tengok IG, nampak cerita sana sini. Ada yang gaduh suami isteri, mentua menantu iri hati. Banyak isu kontemporari, hala tuju tercari-cari. Alamak, ayo kita buka minda, hormati antara kita, kupas masalah bersama, ayo kita. Alamak, 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 alamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton sekalian yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar? Terima kasih kerana masih setia bersama kita The Alamak Stories, sebuah rancangan bersiri terbitan Pergas TV Originals. Okey, jadi Alamak Stories ini menyentuh mengenai isu-isu wanita, kekeluargaan dan juga isu rumah tangga. Bersama saya Ustazah Haratul Rafika, bersama saya Ustazah Asatizah kita yang bertauliah dan juga berpengalaman, iaitu Ustazah Kalsum Isa dan juga Ustazah Nadia Hanim. Jadi para penonton sekalian, The Alamak Stories ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat Muslim Singapura akan masalah-masalah realiti yang berlaku dalam masyarakat kita. Ia juga untuk memberi panduan kepada kita semua, panduan yang berdasarkan syariat Islamiah, bagaimana dapat kita menangani ataupun membantu masyarakat kita mengenai masalah yang dihadapi ini. Rancangan ini juga berharap supaya kita dapat bersikap positif, bersikap objektif untuk sama-sama kita menangani dan menyahut seruan Allah SWT dalam membantu dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Jadi Asatizah, kita dah sampai ke episod yang ke-6, iaitu alamak masih belum bersedia nak bertudung. Jadi seperti biasa, saya akan menceritakan ataupun membawa sebuah cerita yang di mana ia diambil dan dipetik daripada realiti semasa kita. Jadi saya ceritakan mengenai seorang wanita, bukan nama sebenar, iaitu Ida. Ida adalah seorang wanita Muslim yang cukup solatnya, puasanya, cukup ibadahnya. Tetapi beliau belum bersedia untuk memakai tudung. Jadi satu hari ini beliau terdengar ataupun ada kata-kata yang sampai kepada beliau bahawasanya jika beliau tidak bertudung, maka beliau bukanlah Muslim yang sempurna. Jadi of course kata-kata ini kalau telah didengari oleh empunya badan tu sendiri, memang akan terasalah, akan terambil hati. Jadi ini adalah topik kita pada minggu ataupun bulan ini. Okey. Jadi ana ingin tanya kepada asatizah kita. Yang pertama, Ustazah, apakah hukum Islam terhadap pemakaian tudung? Kita start with hukum dulu. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Ustazah juga? Terima kasih sama-sama kita dalam menjawab persoalan yang hangat juga. Dia dah hangat setiap masa lah soalan ni. Hangat setiap masa. Walaupun kalau Ustazah Zahra yang lihat dalam Al-Quran tu jelas menunjukkanlah kewajipan memakai tudung. Kalau kita lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Hai Nabi, dia katakan kepada Nabi untuk didik kita, katakan kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin. Ada isteri-isteri orang mukmin. Jadi dia tidak hanya kepada isteri Nabi saja, dia bukan kepada anak-anak Nabi saja, dia kepada isteri-isteri orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh
mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, kerana itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okay? Jadi daripada ayat tadi kita boleh lihat bahawa ia apply kepada semua umat Islam. Kemudian apa caranya adalah menutup seluruh tubuh mereka dengan kain tadi. Cuma nanti akan adalah orang berkatalah macam misalnya kata supaya tutup sini saja pasal tutup dada jilbab tu dia ada yang mengertikan tutup dada saja. Maknanya tutup dada, di atas boleh buka. Tapi banyaklah penerangan daripada ulama, seperti ada ayat Quran lagi satu, misalnya dari dalam surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Tapi kita ambil yang kita nak sebutkan di sini, iaitu auzubillahi minasyaitonir rajim wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna. Di situ disebutkan, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, kan, ataupun yang mahram mereka lah, kan. Jadi di sini ada sebut dua perkara, iaitu kain itu menutupi iaitu bahagian dada mereka. Jadi sebenarnya kain tu apabila diletakkan di atas kepala menurunlah sampai ke dada. Dan juga misalnya orang sebutkan mana tempat yang perlu kita tutup untuk menahan pandangan orang lain, kan? Mana tempatnya? Tempat-tempat yang seperti misalnya kita kata janganlah menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak daripadanya, kan? Misalnya yang akan mendatangkan fitnah, yang boleh menarik perhatian orang, tu sudut yang mana? Kan? Sudut yang mana? Jadi ada banyak perkara yang di atas kita ni, daripada kepala, leher dan juga dada, yang memberi perhatian kepada orang lain. Ustazah Zahra, kalau kita sebut apa pun perkara yang kita sebutkan, misalnya boleh nampak nanti menarik pandangan orang ke atas diri kita, disebabkan itu tempat-tempat tersebut kita perlu tutup. Nanti akan ada lagi persoalan-persoalan yang akan ditanya, seperti untuk untuk tidak mahu mendengar percakapan tersebut. Misalnya dia akan cakap yang penting tu orang lelaki lah tutup pandangan, jagalah pandangannya, supaya tidak mendatangkan fitnah. Supaya bermakna bukan salah orang perempuan tu dari segi pakaiannya untuk boleh menarik perhatian dan juga memberi fitnah, tapi orang lelaki lah, semua orang yang bukan mahramnya semuanya lah patut menunduk pandangannya, kan. Ada ayat untuk lelaki menunduk pandangan, kan. Jadi agak sukar sebenarnya untuk kita menyuruh selain daripada orang perempuan tersebut untuk menutup pandangan mereka, awaklah yang jangan lihat. Jadi kita tak payah tutup. Nanti akan ada persoalan seperti itu. Maknanya adakah wanita tu yang dipersalahkan kalau boleh mendatangkan fitnah disebabkan pembukaan aurat mereka. Ini semualah, misalnya kalau kita kata daripada kepala tutup sampai ke dada, mungkin ada lagi juga persoalan yang akan timbul. Ayat tersebut tak cakap pun tutup kepala, kan. Ini semua persoalan-persoalan yang akan ditimbulkan bagi mereka yang hendak mencabarlah hukum tersebut, kan. Jadi bagi kita yang faham, kita memandang dua ayat yang tadi saya bacakan, memandang bahawa tutup aurat itu adalah daripada kepala, kemudian dipanjangkan ataupun dilepaskan menutupi dada. Dan itu kewajipan bagi orang perempuan untuk menutupinya berdasarkan kepada banyak hadis-hadis Nabi juga, yang Nabi sebutkan apabila wanita tu sudah baligh, maka Nabi sebut tutup ini. Yang itu yang dibolehkan membukanya adalah muka dan tangan. Yang tapak tangan kita ni sini sampai seperti ini, ini dan juga muka. Dan itu juga yang dibolehkan buka sewaktu solat, kan, dan juga sewaktu kita mengerjakan haji, tawaf, itu yang boleh dibuka. Selain daripada itu, tutup.
Dan apa yang ditutup semasa solat, ditutup juga di luar solat. Itu satu perkara yang maklum kan, dan juga kadang-kadang yang mengingkari kewajipan solat, ini kewajipan menutup aurat tu daripada kepala sampai ke dadanya, tapi bila dia pergi solat dia tutup pula. Kan? Jadi di luar sana perbincangan tidak pernah habis tentang kewajipan menutup dan juga kewajipan tutup di daerah mana. Okey, Ustazah mudah-mudahan pendengar dapat melihatlah perbincangan tersebut dengan luas, bahawa menurut pendapat ulama yang ijma' ulama, bahawa penutupan aurat, kewajipan menutup aurat adalah kewajipan kepada orang wanita muslimah, dan menutupinya daripada kepala dan sampailah ke bahagian dada. Okey, boleh ya Ustazah? Okey, jadi hadirin sekalian, kita dah establish daripada explanation yang padu daripada Ustazah Kalsum Isa, bahawasanya memakai tudung adalah satu kewajipan bagi seorang wanita, dan tudung itu juga menutupi kepala kita hingga dada kita dan belakang kita juga. Jadi di sini soalan lain pula timbul, okey, adalah kaitan keislaman seseorang dengan orang itu memakai tudung. Jadi daripada cerita Ida tadi itu yang orang berkata-kata beliau bukanlah muslim yang sempurna dan sebagainya. Jadi adakah benar seseorang itu jika tidak memakai tudung, beliau itu adalah bukan muslim yang sempurna? Jadi ada kata-kata yang mengatakan bahawasanya orang yang bertudung lagi baik daripada yang tidak bertudung. Jadi bagaimana kita memberi pendekatan kepada itu, Ustazah? Terima kasih Ustazah Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berbalik kepada soalan yang diberikan oleh Ustazah tadi tentang kaitan antara keimanan dan menutup aurat. Jadi di sini kita dah faham sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustazah Kalsum tadi, menutup aurat adalah wajib. Titik di situ, menutup aurat adalah wajib. Jadi memang banyak alasan yang diberikan oleh orang untuk cuba menyatakan bahawa ianya tidak wajib. Tapi menurut ijma' seperti mana Ustazah kata tadi, memang ianya adalah wajib. Itu kita tak boleh nak sangkal. Jadi di sini terkait dengan keimanan pula. Kita mesti faham definisi keimanan itu sendiri. Keimanan. Iman itu bahasa Arab. Kalau kita nak terjemahkan kepada bahasa Melayu jadi kepercayaan, bahasa Inggeris jadi faith, yang seperti itu. Jadi para penonton sekalian, para ulama menjelaskan, mendefinisikan keimanan itu berbeza-beza. Ada dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan ada dari para ulama. Saya tak ingatlah satu persatu nama mereka. Tapi yang biasa kalau kita baca dalam kitab-kitab tradisi, kitab-kitab warisan, kita dapati bahawa para ulama menjelaskan bahawa al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalb wal iqrar atau al-qaul bil lisan wal amal bil jawarih. Pendek saja, tapi kalau kita syarahkan memang panjang lebar. Yang pertama, kata para ulama, kalau kita nak faham keimanan itu, yang pertama ianya adalah at-tasdiqu bil qalb, iaitu kita membenarkan, kita tahu ianya benar. Kita tahu keimanan ini benar. Kita mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Kemudian bukan saja kita tahu ianya benar, kita pun membenarkan. Jadi kalau orang tanya, apakah agamamu? Islam. Kamu mempercayai Tuhan yang Esa? Ya, pastinya. Aku mempercayai Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang Esa. At-tasdiqu bil qalb, kita yakin. Jadi tak boleh goyang lagi. Orang nak cuba murtadkan kita pun tak boleh. Kita yakin memang ada Tuhan yang menjadikan kita, menjadikan sekalian alam. Itu untuk hati. Kemudian kata para ulama, tak cukup kita percaya dengan hati, tak cukup kita kata, ya saya percaya ada Tuhan itu Esa. Kita mesti ikrar, mesti sampaikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita sampaikan, Ustazah, saya bukan mu'allaf, bukan masuk Islam pakai asyhadu an la ilaha illallah. Kita kan setiap kali solat kan baca syahadat. Itu salah satu ikrar kita tentang syahadat ataupun ikrar syahadat kita. Dan kalau kita belajar fiqh, bersyahadah dalam solat pada tahiyat akhir itu wajib, rukun, antara rukun qauli.
Jadi itu bahagian qaul ataupun ikrar. Dan yang terakhir ni yang orang suka lepas pandang atau cari alasan adalah al-amal bil jawarih. Lepas kita dah yakin, kita dah ungkapkan, jangan lupa untuk buktikan dengan anggota badan kita. Bil jawarih. Al-amal, mesti beramal. Tak cukup untuk kita, ya saya mengaku diri saya mukmin, saya mengaku diri saya muslim. Tapi kita tidak cuba sedaya upaya untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang terakhir yang paling orang suka lepas pandang. Ini pun kita ingat-ingatkan diri kita jugalah bila kita sampaikan ini. Al-amal bil jawarih. Jangan kita tahu, mengaku tapi kita lupa nak amalkan. Jadi itu adalah keimanan secara definisi ringkas lah. Kalau panjang lebar memang perlu kelas lah seperti itu. Sekarang ini, okey, keimanan kita tahu kita mesti buktikan. Bermakna kalau misalnya ada orang menyatakan kepada kita, ada orang menegur kita, mengatakan bahawa perlu menutup aurat, kita mesti ambilnya sebagai sebuah nasihat, sebuah peringatan. Apa yang orang itu sampaikan, itu sebenarnya apa yang Allah ingin gerakkan buat diri kita. Jadi kalau orang minta kita, mungkin kita punya ibu bapa sendiri, ahli keluarga yang menyampaikan suruh pakai tudung dan sebagainya ataupun menutup aurat, itu sebenarnya adalah gerakan Allah untuk sampaikan kepada kita dan kita tak boleh salahkan mereka. Kerana apa? Kerana ad-dinun nasihah. Agama itu memang perlu kita nasihatkan. Kita perlu nasihatkan. Cuma cara nasihat ni, ni yang kita nak sampaikan juga. Saya nak sampaikan both parties lah. Jadi tak pilih kasih di sini. Takut nanti orang yang belum menutup aurat, mereka merasakan bahawa, ustazah, one-sided je. Tidak. Both-sided. InsyaAllah saya ingin sampaikan kepada dua-dua pihak. Yang pihak yang dinasihatkan untuk menutup aurat. Nah, di sini betul, kalau iman, saya tak cakap iman belum sempurna, tidak. Tapi salah satu pembuktian kita untuk menunjukkan bahawa kita yakin diri kita adalah seorang Muslim, seorang mukmin, kita mesti cuba sedaya upaya untuk amalkan segala yang diperintahkan oleh Allah SWT, termasuk yang wajib seperti salat, seperti menutup aurat. Ini adalah wajib dalam agama kita. Baiklah, sekarang ini cara kita mendekati seseorang untuk memberitahu tentang kewajipan menutup aurat. Nah, saya perhatikan orang-orang yang sampaikan, kadang-kadang semangat ni nak sampaikan perkara baik, tapi cara salah. Mereka tak faham. Saya pernah ditanya oleh seorang nenek, dia kata seperti ini, ustazah, ni dah tentu-tentu kita mesti sampaikan perkara yang batil. Saya kata bagus. Perkara yang batil kita mesti sampaikan sebab kalau kita sampaikan nanti iman seseorang tidak sempurna, yang seperti itu. Jadi kita mesti betul-betul memaksalah. Katanya tu seakan-akan memaksa, yang seperti itu. Saya kata, cik, sekarang ini dalam Islam, kesempurnaan iman itu bukan sahaja tentang kita solat. Bukan sahaja kita berpuasa, kita tutup aurat. Itu je menunjukkan kita dah sempurna iman. Sebenarnya banyak hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang sampaikan tentang kesempurnaan iman. Antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Saya bila terbaca hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang itu, saya rasa, ya Allah, sangat bijaklah, subhanallah. Kata Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad SAW, saya mohon maaf, yang sempurna keimanan orang-orang mukmin, sempurna keimanan orang-orang mukmin adalah mereka yang mempunyai akhlak yang baik. Yang mana akhlak mereka, cara mereka membawa diri mereka, akhlak mereka itu yang bagus. Rasulullah SAW sampaikan, ini menunjukkan bahawa, ya betul, kita semangat nak suruh orang mengerjakan ibadat, nak suruh orang melakukan kebaikan, tapi kita lupa cara kita mungkin ini tak sempurna juga. Jadi kita cakap dengan orang, kau tak pakai tudung kan, masuk neraka. Itu aja menunjukkan sebentar. Kita nak sampaikan kepada orang itu, nasihatkan orang itu supaya imannya sempurna. Tapi cara kita ni menunjukkan iman kita pun tak sempurna. Pendekatan kita bukan dengan akhlak yang mulia. Maka cara yang terbaik, nanti kita masuk segmen tu kan, cara yang terbaik bagaimana kita nak ada tips ataupun bagaimana kita nak sampaikan kepada ahli keluarga, orang yang kita cintai. Cara dia mesti belajar akhlaknya juga, belajar seninya juga. InsyaAllah mudah-mudahan
kita berikan hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima segala nasihat. Dan jangan ingatkan bila orang tegur je sesuatu yang seakan-akan dia memang nak cek pasal. Jangan kita anggap yang semua orang Allah gerakkan dan mesti ada message di belakang itu. Walaupun memang caranya tidak baik, tapi orang yang menyampaikan pun kena belajar juga cara yang sempurna. Cara yang sempurna untuk sampaikan dakwah kepada orang lain. Siapapun dua-dua pihak ini mesti belajarlah. Wallahualam. Terima kasih Ustazah Nadia atas perkongsian dan peringatannya. Mungkin kita semua dah tahu definisi iman, tetapi kita seringkali harus diingati lagi bahawasanya iman terletak dalam hati, lidah dan juga amalan kita. Apa yang kita manifest untuk kita lakukan dan sebagainya. Jadi iman itu bukan sahaja dalam diri, tetapi iman itu juga kita nampakkan dengan amal kita, dengan apa yang kita lakukan. Satu pembuktian kebenaran iman itu. Pada masa yang sama, saya tertarik dengan kata-kata Ustazah yang memetik sebuah hadis ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kita saling nasihat menasihati. Jadi siapa yang dinasihati itu haruslah terbuka, dan siapa yang menasihati itu haruslah menyerap nasihat itu dengan akhlak yang mulia. Okey, jadi Ana move on to another question. Okey, adakah terdapat kaitan amalan ibadah kita dengan memakai tudung? For example, adakah solat tidak diterima jika seseorang itu apabila dia solat dia pakai tudung, tetapi dia apabila tak solat ataupun tak melakukan ibadah, dia tak pakai tudung. Adakah ada kaitan di situ? Silakan Ustazah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jikalau seorang tu sudah melakukan solat tu walaupun pada hakikatnya di luar dia tak pakai tudung, maka saya tetap nak ucapkan syabaslah bagi diri dia, kerana sebagai orang Islam, salah satu daripada rukun Islam kita adalah solat 5 waktu. Okay? Jadi tidak pula dalam rukun Islam kita ataupun rukun iman kita pemakaian tudung kat situ kan, tak ada. Okay? Cuma dalam masa kita nak melakukan solat, tutup aurat tu menjadi salah satu kemestian untuk kita lakukan. Kan dalam solat mesti menutup aurat. Ada juga ulama yang menyebutkan apa yang aurat dalam solat tu sama macam aurat dekat luar juga. Kan kalau kita termasuk hamba Allah yang mengikut perintahnya dalam solat begitu, luar solat pun sama, kan? Baik lelaki, baik perempuan. Baik lelaki daripada pusat sampai ke lutut, dia perlu jaga. Paling tidaklah minimum dia kan. Wanita di seluruh anggota badan, melainkan muka dan tangan. Sampai pergelangan tangan. Jadi itu dalam mazhab Syafi'i lebih-lebih lagi lah menekankan begitu. Seluruh anggota, melainkan muka dan telapak tangan. Jadi itu kita faham kan. Jadi kalaulah dia solat, dia menjaga batasan tersebut, rukun-rukunnya semua dalam 13 rukun yang ada, dia menjaga rukun-rukun tersebut, maka solatnya sah. Okay? Di luar pula dia tidak melakukannya kerana mungkin belum bersedia, tapi saya selalunya masih lagi mendoakan dan mengharapkanlah suatu masa terbuka hati dia untuk melakukan. Bagi mereka yang bertanya semua soalan-soalan yang tadi Ustazah Zahra sebutkan, kita sangat-sangat berbesar hatilah kerana ada kesungguhan. Bila dia bertanya tu ada kesungguhan untuk dia nak memakai. Di luar sana juga masih ada soalan-soalan yang seperti ini. Dia solat tapi dia tak tutup aurat. Bagaimana? Adakah dia termasuk orang yang belum sempurna keimanan dia ataupun tidak? Memanglah kalau kita ada perkara-perkara dalam agama yang belum kita capai, kita masih lagi perlu untuk mencukupkannya. Kan? Dia tak boleh maknanya satisfied lah. Sentiasa untuk meningkatkan ibadah tersebut. Kalau belum pakai, letakkan azam untuk pakai. Wanita yang yang tidak pakai tudung, tapi yang tidak pakai tudung di luar tapi masih solat adalah lebih baik daripada wanita pakai tudung tapi tak solat. Kan? Dia tak pakai tudung tapi dia solat, dia jaga solat dia. Dalam solat dia tutuplah aurat yang sepatutnya. Maka solatnya sah, tak jadi masalah. Tapi
daripada wanita yang pakai tudung tapi tak solat. Macam mana Ustazah? Lagi teruk kan? Dia tak solat tapi dia pakai tudung tapi dia tak solat. Maka dia lagi termasuk wanita yang berdosa kerana meninggalkan rukun Islamnya. Jadi oleh itu mereka yang bertanya, letakkan azam dalam diri untuk satu masa nanti lebih meningkat keimanannya, untuk lebih kuat menghadapi percakapan orang. Pasal ada pasangan pun cakap tak, alah awak kalau pakai ni tak cantik lah apa. Saya selalu berikan atau perangsang, macam manakah jenis tudung yang kelihatan cantik bagi diri dia. Pasal ada tak sesuai dengan raut muka lah, muka tak kena lah dengan tudung berpusing-pusing lah, tudung bawal lah, tudung macam-macam nama ada. Ni tudung bawal lah ni agaknya. Tudung bawal. Kemudian ada yang tudung 3 segi lah, tudung bawal lah. So lihat mana satukah yang sesuai dengan raut muka. Tidak apa pada awal-awalnya nak melawar ke, nak taruh satu bunga sini ke, pin sana ke, tak apalah. Cuma misalnya kita try lah sebaik mungkin, walaupun dalam masa yang sama untuk memuaskan misalnya keinginan pasangan kita ataupun mak bapak kita yang ingat kita kalau pakai mungkin kolot ke apa kan, ataupun tak cantik ke apa, sesuaikan dengan peredaran masa dan zaman. Lama-lama kelamaan dah sesuai, nanti boleh mempertingkatkan lagi dengan lebih baik lagi kan, memanjangkan, mungkin melihat jenis kain, memerhatikan supaya tidak jarang dan sebagainya. Itu harapan. Cari mana yang sesuai pada diri dan juga pasangan dan juga keluarga, supaya ada sumber-sumber yang menyokong kita. Misalnya macam itu kan, pakai pelan-pelan, jangan terlalu drastik. Kerana banyak orang-orang di luar sana, dia tak nak pula kita dah pakai-pakai, nanti lama kita buka pula. Itu yang tidak ada sokongan kadang-kadang. Itu yang membuatkan kata-kata nanti orang bilang, pakai tudung pun belum tentu baik. Kan? Yang tak pakai tudung lagi baik. Kan? Jadi macam gitu, solat pun tak payah. Pasal ada orang solat pun tak baik. Macam mana? Kan? Orang bilang, solat tak payah solat lah. Solat pun bukannya baik. Boleh sampai gitu. Ada orang cakap tak payah pergi haji lah. Aku tengok yang pergi haji pun banyak yang banyak yang langgar je. Banyak yang hati pun masih tak bersih lagi. Kalau gitu kita semua asyik cakap macam gitu, maka rukun Islam pun tak payah, tak dapat kita laksanakan. Oleh itu bagi mereka yang bertanya, teruskan semangat, pelan-pelan, cari motivasinya dekat mana, cari orang-orang di sekeliling yang boleh memberi perangsang, boleh memberi sokongan ke arah menjadi yang lebih baik. Zahra, saya banyak terima baru-baru ni mereka-mereka yang berhijrah. Yang dia cakap dulu sampai mereka yang meningkat umur pun ada. Yang baru nak berhijrah, yang baru nak memakai tudung. Tak apa kan Zahra? Tak apa. Maknanya imannya baru, hidayahnya baru datang. Kan? Mungkin iman dah ada. Cuma tidak digilap dan diperbaiki. Mungkin dah lama tinggalkan. Kan? Jadi tidak apa. Selagi mana kita belum balik kepada Allah SWT, pintu untuk mendalami agama terbuka luas. Boleh Zahra? Boleh, Masya Allah. Jadi apa yang, syukran jazilan Ustazah, Masya Allah, very compact, padat Ustazah punya perkongsian. Antara yang saya dapat adalah setiap orang, setiap Muslim ni ada sahaja areas of improvement. Tiada yang sempurna lah. Senang kata kita tak ada orang yang sempurna. Kita pun betul Ustazah. solat pun solat kan. Zahra solat tutup aurat Ustazah pun sama. Tapi kita sentiasa nak cari ruang untuk perbaiki. Yes, ruang untuk perbaiki. Betul Ustazah. Pasal di sekeliling kita banyak yang boleh merosakkan, maknanya cabaran kita. Syaitan ke apa ke, kan kita one of us kan, dia berjalan dalam diri kita. So kita menerima cabaran cobaan di luar sana dengan keluarga, dengan pasangan. Ada yang dengan girlfriend, boyfriendnya pun memberi cabaran juga. Kau kalau macam gini aku tak nak lagi lah dengan kau dan sebagainya. Itu semua cabaran dalam hidup. Kita tetap nak kena hadapi cabaran tersebut.
Kerana sudah berkata kita tu Islam, kata Allah, takkan aku tak cuba engkau. Kan? Itu adalah cabaran dan cubaan kita masing-masing. Ustazah Zahra ke Ustazah Nadia pun, saya pun, kita solat. Tapi cabaran cubaan tetap ada. Kan? Kita nak kena harungi. Kita tak ada cakap we are so perfect kan? Kita tak cakap kita ni terlalu sempurna. Walaupun mungkin kategori kita asatidzah mengajar dan sebagainya, kita tetap berhadapan dengan cabaran dan cubaan dalam hidup kan. Kita tetap kena berusaha hari demi hari untuk mempertingkatkan ibadah dan keimanan kita. Zahra, maaflah. Tak apa. Terpotong. Masya Allah, saya pun tersentuh dengan sebagaikan satu peringatan bahawasanya setiap antara kita, sebaik-baik mana pun yang dilihat oleh orang kan, setiap orang itu ada area of improvement. Tiada orang yang sempurna. Jadi setiap orang itu ada kekuatan masing-masing, kelemahan masing-masing. Jadi jangan lihat kepada kekuatan sahaja, jangan lihat kepada kelemahan sahaja. Kekuatan itu alhamdulillah. Kalau belum pakai tudung tapi solat, alhamdulillah. Tapi kalau pakai tudung tapi tak solat, tengok pakai tudungnya, alhamdulillah. Kelemahannya tu haruslah diperbaiki. Yang belum pakai tudung, cuba untuk pakai tudung. Yang belum solat, cuba untuk solat. Setiap orang itu ada dia own journey. Ustazah pun dah beritahu mengenai sokongan itu penting. Sokongan orang sekeliling. Jadi instead of maybe kita orang lihat dalam lensa yang buruk, mungkin kita boleh lihat dalam satu keadaan ataupun kita can create an environment yang kita motivate one another. Untuk kita saling berubah kepada kebaikan. Jadi Ustazah dah buka sedikit topik mengenai pendekatan bagaimana seseorang itu ingin berubah. Jadi yang tak pakai tudung ingin memakai tudung dan sebagainya. Mungkin Ana nak tanya kepada Ustazah Nadia pula, jika seseorang itu ingin mulakan perjalanannya untuk mula pakai tudung, jadi bagaimana, what are the first baby steps, kita katakan first baby steps yang mungkin seseorang itu boleh sediakan, boleh bekalkan dirinya untuk take that leap. Silakan Ustazah. Terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Masya-Allah banyak kita dah belajar dari para ustazah. Ustazah Zahra, Ustazah Kalsum. Jadi beberapa perkara ataupun nak cakap tips, bukan tips jugalah. Tapi mungkin recommendation yang boleh saya berikan kepada para penonton sekalian, lebih-lebih lagi kepada mereka yang dah terpanggil, dah ada rasa ingin menutup aurat. Pertama sekali, seperti Ustazah Kalsum tadi, kami ingin mengucapkan tahniah. Rasa-rasa itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak akan rasa ingin buat kebaikan tanpa hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sahaja menunjukkan bahawa hidayah Allah sedang mengetuk hati kita dan jangan sesekali kita ketepikan rasa itu. Ini menunjukkan bahawa kita mesti do something about it. Nah, di sini saya ingin seperti mana yang ustazah-ustazah kita dah sampaikan tadi, bukan bermakna kita dah tutup aurat, kita dah solat, kita banyak solat, kita itu dah sempurna. Tidak. Kita bukan solat untuk menjadikan diri kita sempurna. Kita bukan tutup aurat untuk menunjukkan bahawa kita dah sempurna sebab tu kita tutup aurat. Tidak. Kerana seperti Ustazah tadi mengatakan, kita pun tak sempurna juga. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahawa para ulama, hatta para ulama menyatakan seperti ini tentang solat kita ni. Solatuna tahtaj ilal istighfar. Hatta solat kita pun perlu kita minta pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah solat ni, bukan lepas solat kita rasa, wah alimnya aku, aduh walinya aku dah solat ni. Tak, kita tak boleh merasakan seperti itu. Kalau kita rasa seperti itu, bermakna dah itu niat kita dah silap. Mungkin kita perlu belajar lagi sebenarnya apakah tujuan kita solat. Tujuan kita solat bukan untuk menunjukkan bahawa kita sempurna, untuk merasakan diri kita sempurna, tidak. Tujuan kita solat kerana kita membuktikan kepada Allah yang tadi itu. Yang tadi yang saya sebutkan, yang ketiga adalah buktikan kepada Allah dengan anggota badan kita. Kita sambil solat, sambil kita merendahkan diri, sambil kita merasakan bahawa, ya Allah, aku ni hamba-Mu, ya Allah, kerdanya hamba-Mu, ya Allah, Engkau sudah pun memerintahkanku untuk salat, maka di sini aku berhadapan dengan-Mu.
sujud kepadamu. Itu dia, kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Taala. Allah perintahkan kita untuk tutup aurat. Kita tutup aurat bukan kita rasa diri kita dah alim ulama, diri kita dah sempurna, kita adalah muslimah sejati. Tidak. Kerana itu adalah perintah Allah, kita lakukannya. Dan kalau kita merasakan diri kita ini sempurna setelah kita melakukan ibadah, melakukan perintah Allah, itu ada silap di situ. Sebenarnya semakin kita beribadah kepada Allah, semakin kita melakukan kebaikan, semakin sepatutnya hati kita merendah. Hati kita lebih rasa humble yang seperti itu. Rendah. Jadi sekarang ini, pertama sekali tahniah, jangan biarkan, jangan tidak pedulikan bibit hidayah itu. Kita mesti buat sesuatu tentangnya. Yang kedua, lepas kita dah rasa seperti itu, kemudian kita mesti belajar. Kita belajar. Saya ada ustaz saya di Madrasah Al-Junid. Saya rasa Ustaz Ahmad Syamsuddin, masih lagi di Madrasah Al-Junid, pernah kata seperti ini. Subhanallah, saya pernah mengadu jugalah waktu tu saya masih belajar di sana. Saya cakap, Ustaz, kenapa ada pelajar-pelajar dia dah masuk dah belajar agama. Tapi bila belajar agama mereka macam lebih jauh dari agama. Maksudnya tu macam dah tak nak beribadat. Orang yang bukan dalam aliran agama lebih semangat beribadat. Kenapa ya Ustaz? Mereka malas-malas nak belajar padahal ada platform untuk belajar. Kemudian Ustaz kata, tak semua orang yang dapat hidayah mendapat taufik. Jadi ada perbezaan. Hidayah itu apa yang kita rasa dalam hati. Taufik itu terjadi, kita akan dapatkan petunjuk itu kalau kita bangkit, kita usahakan. Usaha tu penting, sebab tu tak boleh kita rasa je. Saya rasa nak hijrah lah, saya nak berubah lah, kemudian dah tak buat apa-apa. Jadi itu hidayah aja kita dapat, saya rasa. Tapi mana taufiknya? Taufiknya kita mesti buat something. Mesti usaha tu dari kita, bukan dari Allah, dari kita. Iaitu Allah ingin tengok, nah aku letakkan hidayah, sekarang what are you going to do about this hidayah? Nah kita usahakan. Yang kedua, tuntutlah ilmu. Nah sekarang kita dah rasa, saya nak tutup aurat. Kita tak cari tahu. Mungkin kita tahu, mungkin kita ada ibu bapa yang kita boleh tanyakan. Kalau kita masih muda lah. Kalau kita dah berumur sebagai contoh, mungkin kita ada kawan-kawan yang kita boleh tanyakan. Pasti ada orang sekeliling kita yang boleh bantu kita. Kalau kita ikhlas, Allah pasti akan temukan dengan orang-orang yang boleh bantu. Mungkin kita boleh jumpa para asatizah yang biasa kita dengarkan mereka, kita ikuti kelas-kelas mereka seperti itu. Kemudian kita nak tahu cara. Sekarang saya nak rasa good about myself kalau pakai tudung. Seperti mana Ustazah kata, kita jangan kemudiannya, Ustazah kata bolehlah kita cuba. Cuba macam-macam cara yang selesa. Kita selesa bukan maksudnya Ustazah saya kena pakai terus labur ke. Tak kisah, kita mulakan baby steps. Tadi saya kata baby steps tak menjadi masalah. Apa orang kata engkau ni tutup aurat tapi mula pakai sekup je dulu. Bagus kan Ustazah? Kita kalau sekarang alhamdulillah kalau kita langsung terus pakai dengan sempurna. Tapi kalau orang mula pakai sekup dulu, pakai ikat belakang, saya ingat lagi zaman dulu kan orang tak terus pakai. Macam kita kan macam belik, dulu mana ada belik sana belik sini. Dulu pakai saya ingat kalau tak ikat belakang, depan ada brooch yang gitu, ketatkan. Jadi orang-orang biasanya kalau baru mula berjinat dia tak langsung pakai yang panjang punya. Apalagi labu-labu. Jadi mereka pakai tudung sekali. Jadi jangan, orang yang sedang berhijrah ni, siapa yang sedang menghadapi orang-orang seperti ini yang sedang berhijrah, jangan mudah memperlekehkan mereka. Jangan kemudian orang tu dah bagus-bagus pakai sekup dulu sebagai contoh, merepeknya. Orang tu misalnya pakai yang style serban sebagainya. Sebagai contoh, kau ni pakai tudung tapi tak pakai baik, jangan pakai. Nah, di mana akhlaknya? Orang itu sedang mendapatkan hidayah, sedang cuba kemudian kita memperlekehkan, kita menjatuhkan. Kau nak cakap pun dengan baik-baik. Apa kata kau cuba style yang seperti ini? Style yang lebih menutup. Nah, itu ada hikmah jugalah. Jadi kepada yang ingin berhijrah, ingin dah terbuka hati, maka mesti usahakan sesuatu. Dan usahanya mudah-mudahan mohon pada Allah SWT, ya Allah, jumpakanlah aku dengan orang-orang yang boleh membantu aku dalam perjalanan ini. Allah pasti akan temukan. Kerana kita bertemu dengan siapa-siapa pun itu jodoh dari Allah SWT. Jodoh tu bukan suami isteri aja. Dengan siapa pun kita dipertemukan, itu semua adalah jodoh. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita dimudahkan urusannya. Jangan lupa mohon kepada Allah, Allah pasti akan bantu. Masya-Allah Ustazah. Syukran jazilan Ustazah atas perkongsiannya Ustazah. Saya ni
kalau saya ada notebook dah half of the notebook tu penuh dengan perkongsian Ustazah Kalsum, Ustazah Nadia. Saya ada lagi satu soalan. Ni pun dipetiklah ataupun diilhamkan, kita inspired by this one kejadian, bahawasanya mungkin ada setengah situasi di mana wanita-wanita ini belum bersedia tapi dipaksa untuk memakai tudung. Dipaksa, jadi dia terpaksalah memakai tudung. It's not out of her will sendiri. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh seseorang jika dipaksa untuk memakai tudung? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Memanglah dari segi hakikat dekat kehidupan kita, kita akan nampak beberapa jenis orang yang berhadapan dengan tudung ni. Okay, seperti kalau dia budak lagi, budak sekolah ataupun masih di bawah pemeliharaan ibu bapa misalnya, ibu bapa sering meletakkan garis pandu lah bagaimana sepatutnya dia berpakaian, dia apa yang sepatutnya dia dari sudut tudungnya, pakaiannya, perjalanan hidupnya, pool of friends dia, semualah di bawah pemerhatian ibu bapa kan. Jadi memang betul Ustazah Zahra, kalau misalnya agama kita ni pada awalnya memanglah nak kena paksa. Kalau tak paksa tak jalan. Macam anak-anak kita semua kan, kita certain umur tu kita dah kenalkan tentang aurat macam mana, supaya dia tu menjadi terbiasa dengan sistem seperti itu. Ada juga yang daripada awal mungkin daripada madrasah misalnya kan, ataupun daripada sekolah biasa, tapi bila keluar dengan family gathering mereka akan pakai, walaupun dekat sekolah tak pakai. Ataupun di madrasah juga ada juga, misalnya dalam madrasah semua pakai, tapi satu masa pula mungkin tidak melanjutkan pelajaran dekat madrasah lagi, pergi ke pekerjaan ataupun sekolah biasa, mereka berhenti untuk memakainya. Okay? Cuma keinginan ibu bapa macam mana, keinginan dia macam mana, akan ada konflik definitely lah. Okay? Definitely. Cuma pada asalnya dalam amalan Islam tu mesti kena paksa, walaupun tiada paksaan dalam Islam. Tiada paksaan dalam Islam tu maknanya kita tak boleh paksa orang bukan Islam untuk masuk Islam. Tapi orang yang di dalam Islam ni mesti kadang-kadang kena dipaksa. Kalau tidak tak jalan. Kita pun kadang-kadang bangun, kalau kita penat sangat, kita nak bangun suatu solat, kita nak buat pun kita perlu paksa diri. Bangunlah, lagi-lagi subuh ke hujan ke apa, bangunlah, kena bangun ni. Kita tetap struggle, nak kena bangunkan diri, paksa. Nanti bila dah bangun baru, senang aja. Tapi nak bangun ni perlu paksaan. Adakah kita cakap, aku terpaksa bangun tadi untuk solat, maka tak payah solat lah pasal aku terpaksa tadi. Ini nanti tak ikhlas. Tak ada. Itu semua tak termasuk. Memang ibadah perlu ada paksaan baru boleh jalan. Itu pertama. Kedua, misalnya ada yang memang dipaksa oleh suami. Dipaksa oleh mertua misalnya. Kan expectation. Sudah tentu suami dan juga mertua tu mesti memberi peluang lah untuk dia, mungkin dia belum pernah pakai. Cakap yang baik-baik mungkin. Kadang-kadang kita jangan terlalu sensitif sangat dengan apa diorang cakap, kerana itu pun adalah cabaran juga. Bila kita terlalu sensitif, mereka tu kadang-kadang mother-in-law ke, kan, father-in-law ke, ataupun in-laws kita ke, ataupun even adik-adik kita pun, asatizah kita kadang-kadang ada cakap harsh lah sikit. Jadi jangan kita berkecil hati jugalah dengan perkara yang macam gini. Baikkan balik perasaan kita. Bukan bermaksud nak menghina dan sebagainya, tapi maksud kadang-kadang nak mendidik tapi salah channel. Tak ada hikmah dan bijaksana macam Ustazah Nadia cakap tadi. Tak ada kebijaksanaan dalam nak membantu orang. Nak membantukan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bawalah manusia kepada Allah dengan hikmah dan bijaksana. Hikmah dan bijaksana inilah yang kadang-kadang kita tidak punya. Kalau kita berhadapan dengan mereka-mereka yang dekat dengan kita ni, berkelakuan demikian, pergilah kepada mereka-mereka yang di luar sana lagi ramai, yang boleh menunjukkan kita jalan yang sampai kita rasa tenang. Saya banyak juga kes, banyaklah kalau saya nak sebut dengan Ustazah Zahra ni,
Banyak kes yang bila mereka tu menghadapi jalan buntu disebabkan nak balik kepada agama, hijrah kepada agama, tapi menghadapi mereka-mereka yang seperti ini, yang orang sebutlah macam toksik jugalah, toksik. Orang-orang seperti ini yang menghambat mereka untuk balik kepada agama. Untuk kenal agama, untuk solat, untuk pakai tutup aurat dan sebagainya. Ada penghalang banyak. Penghalang banyak. Lagi-lagi kalau mereka tu baru masuk Islam, kita nak kena beri banyak sokongan, bantuan untuk mereka. Cuma kita sebagai, saya cakap banyak-banyak kat sini, kita sebagai orang yang dewasa, kita tahu kewajipan-kewajipan kita, janganlah kita ambil terlalu masa panjang sangat untuk kita berubah. Takut-takut tak sempat pula. Bila masa, kita boleh beri masa pada diri kita lama, tapi berapa lama? Berapa lama? Dan Ustazah Zahra, banyak juga yang mereka yang tadi saya sebutkan mendapat rintangan dan hambatan dekat luar kerana pasangannya cakap mungkin terlalu harsh, mertuanya cakap, ipaduainya mungkin, adik-beradiknya juga yang macam kadang-kadang sudah berhijrah, akan memaksa dia untuk berubah sama. Untuk berubah sama. Sedangkan kita perlu beri dia sokongan kan, tapi dia tidak dapat. Maka orang-orang macam ini dia mencari tahu Ustazah. Dia mencari sampailah alhamdulillah adalah mereka, pasal saya tahu kes ni pasal mereka akhirnya berjumpa dengan saya, cakap isi hati macam mana ni Ustazah. Macam gini saya susah lah Ustazah, dia cakap saya macam gini dah begitu Dia cakap saya ni wanita tak baik lah, saya derhaka lah, saya bukan orang yang berdosa lah kan. Jadi itu semua kasih orang sedih tau. Dan juga boleh jadikan orang mental juga. Jadi bila dia datang kat kita, kita terangkan baik-baik, give yourself a time. Jangan dengar sangat cakap-cakap orang macam gini, kerana kita semua ada struggle kita masing-masing. Nabi pun dia kasih bapa saudara dia sampai ke akhir hayat. Bapa saudaranya tidak pun terima agama. Nabi Nuh juga anak dan isteri juga tidak mengikut. Tapi ingat yang di luar sana jangan jadikan cerita Nabi Nuh ni dan juga bapa saudara Nabi yang tak ikut Islam ni sebagai alasan. Nanti kita kalau cakap kita cakap supaya kita ni sentiasa berubah jadi baik, nanti ada pula orang cakap, tengok Nabi Nuh anak dia pun tak ikut dia. Bukan alasan tu sebagai orang Islam di Singapura, alhamdulillah bab aurat ni dan penutupan tudung kita sebenarnya dah di atas tau level. Kita dapat cukup faham, sampaikan pemakaian tudung dengan jururawat pun kita dah alhamdulillah capai. Bermakna pemahaman orang-orang Singapura ni sudah ke tahap yang tinggi Ustazah. Dia bukan lagi di bawah-bawah lagi. Pemahaman mereka sebenarnya faham. Faham kewajipan memakai tudung tu faham. Pakai tudung seperti macam mana tu faham. Cuma misalnya kita pemakaian tudung pun kalau kita nak labuhkan sangat pun untuk menutupi depan supaya ada yang juga yang misalnya tak terlalu labuh tapi dia tutup juga sedikit kerana dia tidak memberi banyak, tak nampak banyak sangat aurat di dalam. Ombakan dan sebagainya tidak nampak sangat. Jadi bersesuaikanlah cita rasa, tengok mana-mana fashion yang sesuai dengan diri supaya terbuka hati untuk pakai pada awalnya, macam-macam cara. I'm okay with that. Saya okay dengan macam-macam fashion, nak pakai turban ke, nak pakai apa ke, awak suka macam itu kan. Maknanya sudah ada batu-batu loncatan ke arah itu. Cuma yang kita cakap ni yang dipaksa-paksa ni lah. Semua orang tak suka dipaksa Ustazah. Tak suka. Ada juga kes sampaikan bila suami itu tak ada, dia buka semua. Suami tu ada, kena tutup sampai muka sekali. Tutup pakai niqab. Tapi bila suaminya tak ada, bercerai ataupun misalnya ada satu kes suami masuk penjara, dia buka semua sekali. Kalau buka niqab je tak apa. Dengan tudung-tudung sekali buka. Itulah kita kata paksaan. Wanita tu, walaupun kita kata wanita Islam di Singapura sudah tinggi pendidikannya, dari sudut memakai tudung pun mereka faham. Tapi kalau dipaksa tanpa memberi pendidikan yang betul, suatu masa mereka boleh buka.
Yang buka ni bukan budak-budak kecil, bukan budak-budak muda ni. Anak-anak abu ke kita cakap. Yang buka ni adalah orang yang sudah dewasa. Jadi orang-orang Islam kita di luar sana, wanita Islam kita di Singapura ni, sebenarnya Alhamdulillah bab tudung mereka faham betul. Cuma fine tune lah mana yang terbaik untuk diri. Dan adalah satu benda yang sangat-sangat mendukacitakan adalah apabila orang dah nak balik kepada agama, kita menghalang mereka dengan kata-kata kita. Janganlah sampai begitu. Sampaikan Nabi ingatkan, jangan sampai seorang imam tu dia baca macam itu punya panjang sampai orang tak nak sembahyang berjamaah. Sebab tu sampai ke tahap itu Nabi ingatkan kita. Oleh itu janganlah kita jadi penghalang kepada orang nak hijrah. Jadilah kita pembuka jalan kepada orang yang nak kenal kepada agama dengan hikmah dan bijaksana, insya-Allah. Masya-Allah, subhanallah. Terima kasih Ustazah atas perkongsiannya yang untuk saya sendiri menusuk hati saya. Ustazah, syukran jazilan Ustazah. Syukran juga Ustazah Nadia atas perkongsiannya. Semoga diberkati ilmunya, diberi keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para penonton sekalian, itulah segmen kita episod ke-6 dalam As-Stories. Alamak masih belum sedia nak bertudung. Jadi saya nak rumuskan sedikit sahaja apa yang kita telah katakan tadi ataupun apa yang telah dikongsikan oleh para asatizah tadi. Yang pertama adalah pemakaian tudung untuk wanita muslimah adalah wajib. Yang kedua adalah iman itu adalah pengakuan hati, ikrar di lisan dan juga pembuktian oleh amalan kita. Setiap orang ada aspek yang perlu diperbaiki. Yang kekuatan kita itu haruslah kita maintain, mantapkan. Tetapi kekurangan kita haruslah kita perbaiki. Dan juga pentingnya ada sokongan daripada masyarakat, orang-orang sekeliling. Janganlah sampai kita menjadi penghalang untuk orang berubah. Jadi untuk orang yang nak berubah, haruslah cekarkan hati untuk cari hidayah, taufik dan jangan berhenti untuk berdoa. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih Ustazah sekali lagi, Ustazah Kalsum, Ustazah Nadia. InsyaAllah terima kasih para penonton yang setia bersama kami. Kita jumpa pada episod yang akan datang. Alamak, apa lagi Jadi kita tengok, saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.